Semalam, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang berkuat kuasa pada 4 bulan Mei 2020. PKB yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam adalah berdasarkan kepada 2 kriteria utama, iaitu daripada kepentingan kesihatan dan keperluan merangsang ekonomi negara. Oleh sebab itu kerajaan telah pun mengarahkan penyediaan syarat SOP yang ketat. Walaupun kepentingan kesihatan saya sebut tadi dan kepentingan ekonomi juga diperlukan, tetapi tidaklah terbuka secara bebas, tetapi tetap tertakluk kepada SOP yang ketat. Dan perlu saya ingatkan bahawa PKP masih terus dilaksanakan. Bukan bermakna PKPB ini tidak ada akta lagi yang mengikat rakyat kita untuk patuh kepada setiap arahan. Kerana Akta 342 masih lagi berkuat kuasa dan tindakan masih boleh diambil kepada mereka yang ingkar kepada kepatuhan akta ini. Kalau kita lihat, ianya selari dengan pengumuman awal, iaitu kita akan adakan kelonggaran demi kelonggaran. Kalau kita lihat dari segi waktu berniaga misalnya, walaupun kita dah buka beberapa premises perniagaan, dari segi waktu berniaga, misalnya kita hadkan dulu pukul 8 misalnya. Dan seperti saya katakan bahawa ianya akan dilonggarkan sedikit demi sedikit. Dan kali ini dengan PKPB ini bukan mungkin premis perniagaan dibenarkan sehingga pukul 10 malam dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa terdapat kelonggaran. Peringkat awal, kilang-kilang yang dibenarkan beroperasi adalah kilang-kilang yang melibatkan keperluan asasi, yang melibatkan makanan dan perubatan, keperluan asas, dan jumlah pekerja hanya 50% daripada pekerja yang sebenarnya. Selepas itu dilonggarkan sedikit menjadi 100%, dan mungkin sektor yang berkaitan dengan perkilangan tersebut juga mula dibuka. Jadi bermakna ianya berperingkat, secara berperingkat. Lebih-lebih lagi perkara ini kita lakukan kerana seperti yang saya sebutkan, kita telah pun mengenal pasti zon-zon, iaitu zon hijau, zon merah dan zon kuning. Kalau dulu apabila kita memperkenalkan zon peringkat awalnya tidak ada zon. Ianya merupakan berdasarkan negara. Kita lockdown seluruh negara. Kita buat PKP seluruh negara. Lepas itu kita turunkan kepada negeri. Lepas itu kita perturunkan kepada daerah, zon berdasarkan daerah. Dan sekarang ini kita selepas itu berdasarkan mukim, dan kini berdasarkan lokaliti. Bermakna seperti yang saya sebutkan dulu, kalau berdasarkan lokaliti, beberapa kawasan hijau sepenuhnya daripada mula, tidak ada langsung merah. Tetapi kerana peringkat awal dulu kita membuat kawalan pergerakan secara menyeluruh, walaupun mereka hijau daripada awal, mereka masih lagi tidak boleh bergerak. Sebagai contoh, negeri Perlis lebih daripada 2 minggu kosong COVID positif, kosong. Tetapi mereka masih lagi tidak dibenarkan untuk melakukan pergerakan. Sama juga dengan di kawasan merah dan sebagainya. Sebab itu saya kata akhirnya kita melihat kepada zoning ini. Dan sekarang ini daripada laporan Kementerian Kesihatan hanya 5 zon merah. Hanya 5 zon merah, sedangkan kawasan lain keseluruhannya sudah pun hijau dan sedikit kuning. Kawasan merah yang saya sebutkan tadi untuk terkini berdasarkan lokaliti. Sebagai contoh di Putrajaya. Putrajaya merah. Tetapi lokalitinya bila kita zoom, ada satu pesin yang
merah sebenarnya. Jadi oleh kerana pesin itu saja yang merah, kita kawal kawasan pesin tersebut. Jadi kawasan lain adalah tidak boleh dianggap sebagai merah lagi. Jadi ini pendekatan terkini kita. Pendekatan terkini iaitu targeted area, dan di luar daripada kawasan yang bersasar tersebut, kita mula untuk memberikan kelonggaran supaya rakyat boleh mula hidup walaupun bukan seperti biasa, tetapi ada sedikit kelonggaran. Dan kita tidak membuka secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan, bukan semua boleh beroperasi. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan masih lagi belum beroperasi. Kementerian Pendidikan, sekolah, universiti dan sebagainya belum lagi. Perhimpunan ramai masih lagi tidak dibenarkan. Social distancing masih lagi diperlukan berdasarkan SOP dan sebagainya. Jadi walaupun kita membuka, tetapi tidak bermakna seperti yang disebut oleh banyak pihak, kita membukanya secara tergesa-gesa. Seperti saya katakan, kita memang melalui peringkat-peringkat tertentu. Dan sekarang ni peringkat yang kita buka ini juga di kawasan hijau, seperti yang telah pun saya sebutkan, bahawa tidak adil sebenarnya kalau kawasan hijau dah begitu lama, tiba-tiba mereka terpaksa dikawal pergerakan mereka berdasarkan seperti disamakan dengan kawasan merah. Saya selalu sebut, di Rumah Panjang, di Sarawak, di Kapit, tak ada orang luar pun masuk. Tetapi dia juga dikawal dan pergerakan mereka dikawal, dan kalau mereka melanggar peraturan, mereka juga akan dikenakan tindakan kerana dia juga tertakluk kepada PKP sama seperti di kawasan merah yang lain. Sebab itulah kita berikan sedikit kelonggaran supaya peniaga-peniaga seperti di warung, goreng pisang dan sebagainya yang tentu saja boleh membungkus makanan, kita benarkan. Kerana kehidupan rakyat di akar umbi adalah agak sukar, terutamanya di warung-warung, gerai-gerai kecil dan sebagainya yang tidak dibenarkan selama ini. Jadi kita memberi peluang untuk mereka mencari pendapatan walaupun sedikit. Kurang-kurangnya mereka boleh berniaga di depan rumah dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita mula memberikan sedikit kelonggaran. Walaupun bagaimanapun seperti saya sebutkan tadi, ini tidak bermakna PKP ditarik balik. Saya nak beri penjelasan sekali lagi bahawa PKP tidak ditarik balik, yang ada hanyalah dilonggarkan beberapa sektor tertentu. Pergerakan SOP tetap seperti PKP 1, 2 dan 3.